Jadi tuan-tuan, saya nak pergi pada Al-Fadilah Ustazah Salamiah Maknun dan ada sedikit soalan. Dan sebelum saya tanya beliau, tuan-tuan sebagaimana sedia maklum, Ahli Jawatankuasa Penganjur telah berusaha untuk menjayakan program pada malam ini. Dan ada juga yang datang daripada jauh dengan tujuan tak lain tak bukan, sebenarnya dah sedia dah tu. Bila nak lancar derma ni? Sebab masing-masing berlumba-lumba untuk merebut pahala jihad. Ada yang tak mampu nyanyi macam Puan Farah tadi, sedap. Ada yang tak mampu nyanyi macam sahabat saya Komarul Raihan. Dan ada yang tak mampu jadi moderator. Tapi tuan-tuan semua mampu untuk bagi derma. Boleh atau tidak? Jadi malam ni, show ni, kalau tempat lain tuan-tuan, Puan Farah sebut setengah lagu nyanyi dah 2,000. Tapi tuan-tuan, bukan suruh minta 1,000. Jangan bagi RM1. Malu kepah ber je. Tuan-tuan, keluar tu nampak RM1, simpan balik, keluar RM10. Jadi malam ni saya lancarkan derma jihad. Paling common RM10. Malu kita kat Puan Farah. Dia sebut dia nyanyi setengah lagu, tak habis pun 2,000. Tuan-tuan dengar dia nyanyi lagu habis, Kamarul Raihan nyanyi habis, bagi RM1 pun balik dia pun. Malu kawah je. Jadi untuk meneruskan kita pula, tu saya gurau tuan-tuan. Jadi malam ni kita nak meneruskan agenda kita. Kita tengok, kita sedia maklum, mungkin yang ada pada malam ini terdiri daripada golongan ayanda, ibunda, hadir nak tengok suasana hiburan. Bukan lagi hiburan alternatif saya kira, tetapi hiburan yang dijanjikan oleh Pakatan Rakyat akan diteruskan sebagaimana Al-Fadilah Ustazah dah sebut. Tapi kita sedia maklum, yang minat muzik, yang minat grunge, alternatif, pop, black metal, K-pop ni semua orang muda. Jiwa muda, jiwa nak kepada hiburan, dan ianya merupakan fitrah. Jadi golongan muda ni golongan yang banyak minat kepada muzik, minat pada seni. Jadi kadang-kadang kita tengoklah Ustazah, orang muda ni dia memang ditune gitu. Cuma sini saya tak tahu, kalau tempat saya di Jerantat, motor jalan satu tayar pun ada. Jepun buat dua jadi sebiji tayar pun paling semua kita tengok. Jadi saya rasa ni pun kita kena fikir macam mana nak buat litar, buat gelanggang, lumba motor tayar sebiji. Tapi tu cerita lain kali. Jadi kita tengok orang muda, engagement, suasana, fenomena orang muda. Jadi saya mungkinlah Ustazah boleh cerita sikit, apakah benda ni dia ada kaitan dengan Islam, dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan muda ni hari ni kita tengok, sebagai contoh Ustaz YouTube Azhar Idrus hadir kadang-kadang tu satu program kuliah beliau 10,000, semuanya orang muda ni. Jadi kita nak tahu macam mana Ustazah boleh nak ceritakan pada hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan pada malam ini, pendengar kita nak tahu kaitan sejarah sirah Islam, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang golongan muda. Sebagai contoh lah Ustazah, boleh cerita lah. Dipersilakan Al-Fadilah Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada saudara pengerusi. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada penghujung lah saya kira. Jadi soalan saya tadi tertumpu kepada peranan golongan muda. Parti Islam PAS kita lihat sangat meraihkan orang muda, sehingga kan kita ada satu sayap, Dewan Pemuda PAS. Di mana-mana organisasi, termasuklah kita lihat di peringkat cawangan, orang muda sangat diperlukan. Apalagilah orang muda yang kita lihat yang duduk di daerah Bera ni. Untuk apa? Untuk mengganas tanggungjawab. Satu, mesti bertanggungjawab terhadap siapa yang anda pilih kepada kepimpinan. Itu yang pertama saya nak sebut. Tadi Ustaz sebut tentang bagaimana dari segi sirah peranan orang muda. Saya nak fokus kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila kita sebut Nabi Ibrahim alaihissalam, peranannya Masya Allah. Kerana bersama Nabi Ibrahim ada isteri yang bernama Hajar. Hajar seorang wanita. Saya ambil lagi peranan wanita di sini juga. Bukan saya orang muda. Wanita yang kita lihat, walaupun dia berkulit hitam, Hajar ini pada peringkat awalnya dia merupakan hamba kepada Sarah dan juga Ibrahim.
Sarah dan Ibrahim ada hamba Hajar, dia tak ada anak, lama tak dapat anak. Sarah kata, wahai suamiku, sekiranya engkau nak zuriat, engkau kahwinlah kepada hamba kita itu, iaitu Hajar, walaupun kulitnya hitam. Tetapi saya nak ambil bagaimana Hajar mempunyai jiwa yang kental, hati yang teguh. Sebut tadi sebagai istiqamah, kekuatan yang ada pada diri dia, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengistiharkan perempuan yang bernama Hajar. Ada seorang anak ni, nama dengannya adalah Ismail. Dia dihantar ke suatu lembah yang kering tandus. Maka dia hidup di sana dengan anaknya. Dia cari anak, berlari-lari anak, sehingga sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala rakamkan sebagai salah satu rukun haji. Berlari-lari anak dari Bukit Safar ke Bukit Marwah. Ini daripada perbuatan seorang wanita. Tengok bagaimana Islam mengiktiraf wanita. Satu. Yang kedua, saya nak ambil sendiri bagaimana Ismail alaihissalam, anak kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim merupakan salah seorang daripada Rasul Ulul Azmi yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rasul yang banyak menempuh susah payah, pahit ketir, ujian yang berbagai-bagai. Kemudian anaknya Ismail, kita lihat bagaimana taatnya orang muda ini. Dihantar ke satu lembah, besar bersama dengan ibu. Bila berusia dalam lingkungan 13 tahun, yang ibu dia kata dah boleh disuruh, dah boleh diminta tolong dah anak ni. Tiba-tiba kita lihat bagaimana perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala nak menguji hati seorang wanita, Hajar, ibu, juga menguji hati seorang bapa, Ibrahim, yang susah dapat anak, hantar ke lembah, perintahnya sembelih. Maka Ismail bila perintah sembelih, Ismail kata, wahai ayahku, aku sedia korban kerana sembelih. Nabi Ibrahim peranan dia. Dan keturunan daripada Nabi Ismail inilah kita lihat lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ambil bagaimana kuat taatnya Nabi Ismail ini bila perintah nak sampai korbankan nyawa. Hebatnya jiwa orang muda dan yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya dia ada pada anak-anak kita supaya sedia berkorban demi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ambil lagi orang muda, sebab hari ini Farah sebut tentang hijrah, dan kita ambil pengiktibaran daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah Rasulullah ini kejayaannya disumbang oleh banyak kumpulan. Bersama dengan Nabi adalah Nabi, bersama dengan Nabi duduk di Gua Sur adalah sahabat beliau, iaitu siapa dia? Saidina Abu Bakar. Seorang sahabat yang taat, yang bersama susah payah dengan Rasulullah. Sumbangan. Kedua, kita lihat perjuangan kejayaan Nabi hijrah, sehingga bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, tertegak sebuah negara Islam disumbang dengan wanita muda. Ni golongan wanita muda, iaitu Asma. Beliau sanggup mendaki bukit, menghantar bekalan kepada Nabi yang berada di gua. Bermakna kita ambil pengiktibaran, wanita-wanita muda juga pada hari ini sewajarnya memberikan sumbangan kepada perubahan yang kita minta dalam PRU yang ke-13. Semua ada peranan. Bagaimana kita lihat Asma sanggup bersusah payah mendaki bukit, bawa bekalan, dan beliau sebenarnya bersedia menempuh apa-apa kemungkinan yang akan dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Seorang wanita muda, dalam keadaan ketika itu beliau mengandung, berat naik ke bukit hantar bekalan untuk menjayakan misi hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya juga tidak lupakan bagaimana peranan Saidina Ali yang sanggup mengambil tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita lihat Saidina Ali adalah mewakili golongan muda lelaki. Dan kita lihat apa yang peranan Saidina Ali ini.
Sayyidina Ali sanggup baring di tempat pembaringan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang kafir Quraisy menganggap bahawa Nabi belum lagi meninggalkan tempat ataupun rumahnya. Tunggu ketika itu. Dan itu 3 peranan. Kemudian saya juga suka melihat bahawa apa yang Allah Subhanahu Taala rakamkan dalam Al-Quran, kisah-kisah para nabi dan para rasul, kita lihat semua para nabi dan para rasul ini berhadapan dengan kerajaan yang zalim. Kecuali yang ada kerajaan hanyalah Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud alaihissalam. Yang lain tu kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan kerajaan yang zalim, Fir'aun. Kita lihat, ambil sedikit bahawa Nabi Musa ini, kita kena ambil pengiktibaran orang-orang yang telah kehadapan, yang kita nak ikut perjalanan ini bukan ikut-ikut begitu saja perjuangan Rasulullah yang di sananya penuh dengan sirah. Kita lihat Nabi Musa alaihissalam, dia duduk dengan ayah angkat. Ayah angkat ini kita lihat, kalau ikutkan perasaan hati, pada ayah angkat takkanlah tak sayang. Daripada kecil Nabi Musa dibesarkan dengan pakaiannya pakaian istana, tidur baringnya tidur istana, makan minumnya makan istana, rehatnya rehat istana. Tetapi dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat Nabi Musa alaihissalam tidak ikut kerajaan yang ada pada hari itu. Dia menjadi pembangkang kepada kerajaan. Pembangkang, bukan penyokong, pembangkang. Dia kata, tak kenal budi ke kalau kita ikutkan? Kan? Musa tak mengenang budi ke? Banyak dah sangat buat. Kalau kita hari ni peneroka-peneroka tak ingat ke jasa? Kan? Lupa ke dulu-dulu macam mana? Ya? Jadi saya nak ingatkan bahawa kenapa Nabi Musa alaihissalam menentang? Kerana Fir'aun tidak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wajib menentang, berdosa sokong. Itulah lebih kurang macam ni lah waktu sekarang kan. Jadi kita nak sebutkan peranan kita ni semua ada. Bukan saja orang muda yang berperanan, kita semua berperanan. Termasuklah kalau kita ambil bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita diberhadapan pula dengan bapa saudara dia, Abu Lahab. Abu Lahab, kita lihat bagaimana dendam marahnya kepada Nabi. Ketika Nabi mengajak kaumnya, wahai kaumku, marilah aku nak beritahu sesuatu kepada kamu. Maka datanglah, kita lihat Abu Lahab dalam keadaan tergedek-gedek, kita kata, dalam keadaan gempal badannya. Dia ni gemuk, badan dia gempal tu, sibuk di kalangan orang ramai bersama dengan isterinya Ummu Jamil. Maka dia menaburkan fitnah. Fitnah ini Allah ingatkan kepada kita dalam surah Al-Masad. Allah marah. Tabbat syada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Abu Lahab dah lama dah tak ada kat dunia ni. Tetapi ingat, ada tak pengikut-pengikut perangai Abu Lahab? Ada lagi? Ada kan? Setuju kan? Sebab itu Allah ingatkan, celakalah kedua tangan Abu Lahab, celaka segala usaha dan hartanya tidak memberi manfaat kepadanya. Dia akan dicampakkan dalam neraka yang bergejolak. Begitu juga isterinya Ummu Jamil, pembawa kayu bakar, di lehernya ada tali dibuat daripada sabut. Kita nak ingatkan bahawa kalau tadi saya sebut yang sanggup bersusah payah, orang muda baik, ya, yang bersama dengan para rasul, yang sanggup berkorban ini, dia berada di atas jalan yang benar. Dalam masa yang sama Allah beri peringatan. Siapa Allah beri peringatan? Allah berikan peringatan kepada Abu Lahab dan kuncu-kuncunya. Ketika itu Abu Lahab adalah merupakan pemimpin. Bila sebut pemimpin ini, pemimpin kota Mekah. Hari ini kita panggil ketua bahagian Mekah lah. Susah-susah sangat dah. Panggillah ketua bahagian. Ya? So contoh ada Ustaz. Kemudian bersama dengan isterinya yang menentang Islam, ketua wanita Mekah, contoh kan. Jadi Allah sumpah macam tu sekali. Ketika dia datang tu, maka Nabi turun wahyu, Nabi bacakan surah Al-Masad tadi. Tabbat syada abi lahabi wa tab. Orang-orang Arab dia faham. Maka dalam keadaan itu dia tahu apakah
Kesannya bila dia menentang Rasulullah, Allah janjikan dengan neraka yang bergejolak. Saya harap hari ini ibu-ibu muslimin, muslimat sekalian, kita ada anak-anak. Peranan anak-anak kita ni besar sebenarnya dalam menyumbang kemenangan untuk parti Islam, Pakatan Rakyat membuat perubahan kepada negara kita. Jangan kita anggap benda ni benda yang kecil. Anak kita kalau dia duduk berada di sini, dia boleh menyumbangkan tenaga, menyumbangkan harta bendanya. Dan saya juga nak ingatkan, jangan ada di kalangan anak-anak kita menganggap bahawa tanggungjawab barik mengundi nanti PRU13 tak tahulah bila pula. Kita lihat bubar parlimen pun belum lagi kan, tak tahulah bila dia nak buat. Tapi saya mengharapkan peranan anak muda hari ini. Tadi cerita sirahnya, ya, ini nak ceritakan realiti hari ini. Anak-anak muda mesti balik menunaikan tanggungjawab, diingatkan oleh ibu bapa mereka. Jangan anggap benda ni benda yang enteng, tak ada rasa tanggungjawab, seolah-olah biarlah orang lain balik, saya tak payah balik, tak apa, saya seorang aja. Lama-lama ribu orang tak balik. Ibu ayah kena ingatkan ini. Kedua, saya nak ingatkan, Allah beritahu kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rusulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, sukakah aku tunjukkan satu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? Kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan kamu berjihad di jalan Allah dengan harta benda kamu dan jiwa raga kamu. Itulah yang terlebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Semua nak lepas daripada azab. Tak ada orang duduk kat dunia ni, dia nak semayang, dia puasa, dia buat kebaikan, tiba-tiba dia kata saya tak kisah, tak lepas daripada azab pun tak apa. Tak. Semua kita nak lepas daripada azab, nak lepas daripada neraka. Jalan, ruang, peluang yang masih ada pada kita ini, yang kita masih hidup ini, kita gunakan. Satu, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, berjihad di jalan Allah. Kalau dulu dia kata, saya ni dah tua dah, tak boleh nak berjihad, tak apa, kita doa untuk kemenangan Islam. Tak boleh nak doa, takkan ada pula 10 hektar tu, takkan tak ada baki langsung, mesti ada. Ada dana pula pilihan raya, sumbang-sumbang lah, sebab kita nak lepas belaka. Sebab kalau kita kata saya dah banyak, dah hilang, Rasulullah kata rebut 5 peluang sebelum datang lagi 5 lagi. Apa dia? Masa muda sebelum datang waktu tu tua. Mungkin yang datang depan saya ni saya tak nampak sangat, kan? Mungkin ada di kalangan muda, alhamdulillah, ruang ada. Tapi kata, weh, peluang ini tak ada dah pada saya. Betul-betul kata dah, weh, kau tak ada dah, kau tua dah, dikatakan. Contoh ya. Jadi maknanya ruang pertama dah tak ada. Masa sehat sebelum datang masa sakit, alhamdulillah datang ni sehat belaka. Masa lapang sebelum datang waktu sibuk. Waktu muda tadi dah habis dah, tak dapat. Waktu lapang, waktu sehat, dan satu lagi jangan lupa, waktu hidup sebelum datang waktu mati. InsyaAllah kita semua hidup. Saya harap perjuangan kita ini, muslimin dan muslimat sekalian, kita bukan sekadar nak nyanyi-nyanyi tadi, kita semua ada tanggungjawab. Kita tunggu bubar ni tak bubar-bubar, tapi kerja jangan berhenti. Yang mana tak boleh tadi nak keluar, sumbangan boleh diberikan dari segi harta benda. Orang muda ni tak sama dengan orang tua. Orang tua kata saya dah sakit lutut, longgar lutut. Minyak lutut ni dah habis dah, skrunya longgar, kan? Ada yang longgar lutut, sakit pinggang, macam-macam sakit. Orang muda sehat belaka. Semua kena jadi seperti Saidina Ali. Barulah kita kata kemenangan untuk Islam, insya-Allah. Begitu juga hak perempuannya, mesti nak jadi seperti Asma. Kalau tak boleh nak jadi seperti Asma, jadilah seperti Aisyah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendidik rakyat dia. Kalau tak boleh jadi isteri Rasulullah, jadilah seperti Khadijah yang menyumbangkan harta bendanya untuk perjuangan Islam. Takkan satu pun tak ada, muslimin muslimat sekalian. InsyaAllah
pilihlah salah satu. Jadi saya kira banyak dah saya berceloteh. Moga-moga perjuangan ini kita teruskan. Ibu ayah ada tanggungjawab, orang muda ada tanggungjawab, tak kira lelaki dan perempuan. Dan kita mengharapkan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keredaannya terhadap apa yang kita laksanakan demi kerana perjuangan ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah penjelasan yang telah dibuat oleh Al-Fadilah Ustazah Salam yang makna, Ketua Dewan Muslimat. Lagu ada lagi ni, lagu ada lagi, sabar. Dan sebelum saya pergi soalan, saya kira-kira malam ni di antara saya bertugas sebagai moderator, saya kira soalan ni soalan saya paling seronok untuk Ustaz Sulaiman Muhammad.